Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid Kota Damansara, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat dipertemukan sekali lagi pada malam ini, alhamdulillah, setelah kita selesai mendirikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan diterima dan dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab 20 golongan yang menyesal pada hari kiamat. Dan kita masih lagi membahaskan golongan yang ke-10, iaitu mengurangkan timbangan. Golongan yang 10, yang ke-10 yang kita dah bahas pada 2 bulan dan bulan yang lepas, iaitulah golongan yang mengurangkan timbangan dalam perniagaan. Bahasa mudah dia menipulah, menipu dalam perniagaan. Cuma pada malam ini saya nak baca pada muka surat 67 pada perenggan yang kedua daripada atas, masih dalam tajuk yang sama, tetapi perbincangan ini ditujukan kepada golongan pemimpin yang menipu. Dia berkait dengan asasnya menipu dalam berniaga tak? Tapi penghuraian ini dia masuk sekali pemimpin juga. Jom kita tengok muka surat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Perintah tersebut tidak hanya ditujukan kepada rakyat, sebagaimana anggapan sebahagian orang yang menganggap apa-apa rakyat aja yang kena, orang atasan selamat. Itu salah lah. Itu anggapan yang salah. Namun ia juga dituju kepada para pemerintah secara lebih spesifik
malahan lebih keras lagi. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang dianugerahkan Allah memimpin rakyat kemudian mati dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali kerananya Allah mengharamkan baginya syurga. Muka surat 67. Dalam hadis tadi Nabi bersabda, tidak ada seorang hamba, tak ada seorang hamba, 67, tidak ada seorang hamba yang dianugerahkan Allah memimpin rakyat kemudian dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali kerananya, kata Allah, Allah mengharamkan syurga baginya. Wal'iyazubillah. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ini Nabi sebut orang yang menjadi ketua atau pemimpin itu adalah anugerah. Anugerah makna bukan semua orang layak jadi pemimpin, bukan semua orang layak jadi AJK masjid, contohlah, jadi YB, jadi menteri, bukan semua orang layak. Mereka yang terpilih ini dipanggil insan-insan terpilih, dan mereka yang telah diizin dan dianugerahkan Allah dengan nikmat kepimpinan. Tetapi sebenar dan hakikatnya tuan-tuan, menjadi pemimpin ini tidak semudah yang disangka, khususnya dari sudut tanggungjawab. Tu kena ingat lah. Nampak glamour tu memanglah tak, populariti tu memanglah. Orang ni kenal, wartawan interview, orang ni masuk TV, keluar TV, seronok lah. Dari sudut itu iyalah. Tapi dari sudut kita sebut amanah dan tanggungjawab, menjadi pemimpin ini bukan benda senang. Kalau tidak, Nabi takkan bawa keluar satu hadis. Antaranya hadis yang paling masyhur, selalu kita dengar dibaca oleh para asatizah. Bila Nabi kata ada 7 golongan, sab'atun, 7 kelompok manusia yang bakal mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan daripada Allah, yang kita panggil 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari mahsyar. Antaranya nombor 1 yang Rasulullah sebut dalam hadis itu, Al-Imamul Adil, imam yang adil. Bahasa Arab sebut Imamul Adil, imam yang adil. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, ada seorang namanya Adil Imam. Sebalik juga. Tu pelakon Mesir, wahara punya pelakon. Dia pelakon lama kan, tapi dia berlawak juga. Cerita hitam putih, dia banyak lah. Hidup lagi. Hidup lagi sampai hari ni. Rasanya hidup lagi kot. Saya balik Mesir pun dah 20 tahun lebih, rasa macam hidup lagi kot. Itu namanya Adil Imam. Kalau tanya orang Mesir, dia kenal lah tak. Tanya student Mesir yang kaki tengok TV ni, dia tahu kot. Sebut nama Adil Imam tu, itu kira pelakon terkenal lah. Yang ini Imamul Adil, imam yang adil. Imam di situ maksud dia bukan imam semayang maghrib tadi, bukan tok imam, bukan imam tarawih, bukan imam, bukan. Imam di situ makna pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil maknanya lawan kepada adil adalah zalim.
Pemimpin yang zalim, dia tak akan dapat naungan Allah di hari mahsyar. Pemimpin yang adil dapat redupan, naungan, rahmat daripada Allah di padang mahsyar. Itu beza. So itu Nabi sebut golongan pertama adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Dalam hadis kita baca tadi, Nabi kata, siapa yang jadi pemimpin kepada rakyat kemudian mati dalam keadaan dia menipu, wal'iyazzubillah, dia jadi pemimpin tapi tipu rakyat. Tipu ni masuklah dalam kategori buat zalim, buat anaya, buat perkara yang menyusahkan rakyat, sampai rakyat menyumpah seranah. Rakyat kata kalau dia ni tak ada lagi, baguslah agak macam tu lah, contoh. Jadi pemimpin yang macam ni kalau mati tak sempat bertaubat kepada Allah, dia dikategorikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin yang menipu. Dan Nabi sebut di hujung hadis itu, kerananya nanti disebabkan dia menipu itu, menjadi ketua dia menipu, menjadi pemimpin dia menipu, disebabkan itu kata Nabi, Allah haramkan dia masuk ke dalam syurga. Wal'iyazzubillah, bila haram masuk syurga, ceritanya api neraka tu, bukan main-main. Jadi hadis ni sebenarnya elok dibaca masa nak penamaan calon. Masa berebut nak jadi calon tu, elok baca hadis ni. Nak sangat jadi ketua tak? Bukan tak boleh, boleh, tapi bagilah pada yang betul-betul amanah, yang betul-betul boleh menjalan tanggungjawab. Bukannya jawatan yang kita nak rebut, nak ambil ni, bersaing ni untuk tembolok perut kita semata-mata. Jangan. Banyak soal siasatnya besok. Jadi kalau orang nak jadi ketua, dia dengar hadis ni, mungkin dia seram sejuk sikit lah. Mungkin dia berfikir 15 kali, aku nak ambil tak jawatannya, aku nak masuk tak bertanding. Mungkin tak. Tapi kalau dia rasa dia macam layak, dia rasa dia boleh memimpin dengan adil, bismillah, tak ada masalah. Itu amanah yang dia kena pikul lah. Tetapi ini yang diperingatkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, banyak yang berlakunya macam ni lah, macam yang Nabi sebut ni lah. Bila dapat kuasa tak sedar ke diri, bila dapat kuasa kadang-kadang tak memikir hak rakyat, bila dapat kuasa menindah rakyat, menyusahkan rakyat dan macam-macam, akhirnya mati tak sempat bertaubat, maka bimbang-bimbang Nabi kata dia diharamkan oleh Allah masuk ke dalam syurga. Wal'iyazzubillah. Sedangkan tuan-tuan, ibu-ibu, syurga itu adalah idaman setiap hamba Allah. Tak payah sembang geng masjid Kota Damansara, tanya yang tak semayang kat luar pun dia nak masuk syurga. Tanya geng masjid sementelah lah, tak. Tanya banduan Sungai Buloh ke mana, serupa, semua nak masuk syurga. Tetapi bila silap percaturan kita sebagai hamba, wal'iyazzubillah, itu yang merisaukan kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan, apa pun dalam hidup ini, biarlah kita bersikap jujur, amanah. Menipu ni buang jauh-jauh lah tuan-tuan. Jangan suka menipu. Sebab menipu ni Nabi pun pernah sebut, man ghishna falaysa minna. Nabi kata siapa suka menipu, dia bukan golongan kami. Nabi tak mengaku umat besok, wal'iyazzubillah. Jadi hati-hati dalam hidup ni. Dunia ni memanglah nampak seronok, nampak mewah, nampak suka, nampak best, nampak relax. Tetapi amanah itu kita kena jaga dengan sebaik-baik mungkin. Baik, sambung lagi hadis.
Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzni radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bersaksi bahawa aku benar-benar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang imam yang memimpin rakyat kemudian pada suatu malam yang gelap gulita ia menipu rakyatnya, kecuali kerananya Allah mengharamkan syurga kepadanya. Jadi hadis yang kedua ni pun lebih kurang jalan ceritanya samalah. Tapi yang ini Nabi spesifikkan di malam hari. Pemimpin yang di malam harinya menipu rakyat. Malam hari buat mesyuarat, dak menjahanamkan rakyat, menipu rakyat dan macam-macam lah tuan-tuan, wal'iyazubillah. Jadi sebab itu kalaulah ditakdirkan kita diberi amanah memimpin, tak kira lah peringkat rendah sampailah Perdana Menteri sekalipun, pastikan kita berada dalam situasi yang terbaik, situasi pemimpin yang takut kepada Allah, bukan pemimpin yang takut kepada manusia, tapi pemimpin yang takut kepada Allah. Bukan senang nak cari pemimpin yang seperti itu. Kita baca dalam sejarah Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemimpin agung Islam pada saat itu, yang pernah berperang, tapi tak jadilah sebab Raja Richard tu cabut lari berperang dengan Kristian, perang Salibiyah, perang salib. Apa Salahuddin Al-Ayyubi buat pada malam peperangan? Besok nak perang, malam ni apa dia buat? Dia pergi intai tiap-tiap kemah. Ini pemimpin yang bagus. Bukan dia bergulung dalam selimut, dia intai tiap-tiap kemah. Dia selak kemah nombor 1, oh ni tengah bergulung tidur. Selak kemah nombor 2, oh geng-geng ni tengah bangun tahajud. Selak geng nombor 3 punya kemah tengah berdengkur lena cantik punya. Jadi apa dia buat? Besok pagi bila dia menyusun saf peperangan itu, kan dia ada saf kan, siapa duduk depan, tengah, belakang. Jadi bila dia susun, dia isytiharkan, siapa-siapa yang malam tadi bangun bertahajud, saf nombor 1. Itu saf nombor 1. Sebab golongan ini dekat dengan Allah, golongan ini takut dengan Allah, golongan ini ikhlas dengan Allah, golongan ini, tentera ini bertawakal tinggi pada Allah. Salahuddin Ayyubi kata, siapa yang malam tadi tahajud, saf depan. Ada geng-geng yang bergulung selimut tu buat-buat menyamar pergi depan. Dia ingat Salahuddin Ayyubi tak tahu kot. Salahuddin Ayyubi kata, kamu malam tadi aku tengok cantik punya bergulung dalam selimut, belakang sekali tukang bancuh air sirap. Tak ada pasal nak duduk depan. Pasal hubungan dengan Allah terlalu jauh. Itu pemimpin yang hebat. Kita tak sembang tentang Sultan Muhammad Al-Fatih yang berjaya menombangkan Konstantinopel dengan ilmunya, dengan barokahnya, dengan keimanannya, dengan tarbiyahnya. Allahu Akbar. Itu pemimpin yang hebat. Kita belum sembang lagi pemimpin, segala pemimpin agung, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hidup ni, baik pemimpin ke, orang biasa ke, apa pun, jangan tipu. Dalam hidup ni, buang perkataan tipu tu, jangan ada dalam diary kita. Sebulan 2 lepas kot, isu siakap no, Langkawi dekat Kilim. Saya memang rumah saya orang Langkawi kan. Jadi saya pun pernah naik atas dek pelantar, bukan pelantar lah, macam
jeti tengah laut muara sungai tu kan, sambung dengan laut dekat kilim geopark tu. Jadi kita memang tahu dah harga kat situ mahal kan. Jadi kita naik tu kita baham bihun je lah. Kita pun tak berani nak baham siakap pasal dah tahu. Tapi bila orang luar macam KL, orang kita lah datang tak tahu apa cerita dah, perut pun lapar, dia dah musing habis kat keliling tu, dah bagi burung lang pergi tengok sana, masuk bawah gua sana, dah hujung baru dia naik atas tu, lapar. Strategi dia lah. Jadi bila lapar ni siakap lah kan. Siakap pula dah 13 tahun punya umur. Saya dengar pun seram dah, tua benar siakap tu. Tapi sebenarnya kalau ikut ranking ikan tuan-tuan, siakap dia bukan masuk ranking ikan mahal sebenarnya. Maknanya dia bukanlah ikan yang grade yang orang suka makan. Sebenarnya orang suka jenahak lagi. Kerapu pun sebenarnya antara kategori A lah kita panggil lah. Siakap ni tak tahu apa sebenarnya, tapi tak tahu macam mana viral jadi siakap. Jadi kadang-kadang timbul isu kan, peniaga tak terangkan secara jelas. Bila tanya nak ikan, boleh ni, tapi ikan ni mahal, berapa harga bagian-bagian, kadang-kadang tidak jelas. Yang customer pula tak pergi tengok ikan tu saiz besar mana ke apa tak, main angguk aje. Bila bayar macam-macam. Jadi ditimbul takut ada unsur gharar, ada unsur menipu, ada unsur syubhah. Sedangkan kata Nabi, jual beli yang barakah itu mesti ada unsur redha meredai, mana setuju kedua-dua pihak lah. Jadi meniaga biar jelas tuan-tuan. Tuan-tuan meniaga online, contohlah kita meniaga, berlambak orang meniaga online kan, ni tengah malam kan buka Facebook, TikTok, berlambak orang meniaga online. Meniaga lah, tak ada masalah, tapi jujur lah. Ada saya menjual produk ni, angkat produk ni, ini kualiti A mahal sikit lah, ni kualiti B murah sikit, jujur kan. Harga post sekian-sekian, RM4 sekali post, campur RM4 lah postage, jujur. Bila kita meniaga jujur tuan, insya-Allah orang suka tuan. Orang pun percaya tak, dia panggil trusted seller, dan orang pun akan recommend orang lain, beli kat dia ni bagus, meniaga tak pernah tipu. Contoh jujur tuan. Dan saya kemarin dulu hari Sabtu sebenarnya baru sampai dari Langkawi sebab nak menyetelkan masalah siakap tu. Dah sebenarnya sebab dah lama tak balik tuan. 2 tahun saya tak balik sebab PKP apa semua tu lah, tak boleh nak berentas semua. Jadi baru ni balik, hari Rabu saya pergi, hari Sabtu saya balik sini. Tapi balik tu sebenarnya bukanlah bercuti, tapi ada urusan dengan kakak ipar, ajak teman, dia ada urusan tanah apa semua, jadi kita teman dengan rumah anak semua lah. Jadi malam akhir sebelum balik itu, adik ipar saya bawa pergi kedai makan. Dia kata, Ibrahim, malam ni kita makan ikan bakar. Saya kata, ni kayangan ke apa ni? Tak, ni biasa punya, bukan kayangan. Ini boleh bayar punya. Okey lah, saya kata. So kebetulan adik ipar saya mancing, dia dapat dah ikan. Sepatutnya hari Khamis hari Jumaat tu saya pergi mancing, sebab saya memang kaki mancing kan. Jadi takdir Allah, cuaca tak cantik kan, angin, hujan apa, tak boleh lah mancing. Jadi adik ipar saya bawa 4 ekor ikan yang dia dah mancing, minta tolong kedai tu tolong masak, bayar upah. Dan seekor ikan dia ambil daripada yang kedai itu punya lah. Saya nak promosikan kedai itu, kita nak tolong promosi. Sebab pada saya kedai itu jujur lah. Dia punya ikan tuan-tuan masuk dekat kedai makan itu, ikan dia dah letak harga siap-siap sebesar-besarnya per ekor. Dia dah timbang, dia dah kira macam mana gedebak-gedebuk, dia letak, okey, ikan, ada satu ikan dipanggil ikan loban. Ikan tu panjang, sisik dia nipis. Ikan loban ni RM50 seekor, letak harga siap-siap. Ikan pari ni RM70, contoh lah ikut saiz. Ikan ni RM15, ikan ni RM25, ikan ni paling tinggi RM100 kot saya tengok.
Jadi kita pun senang nak bajet lah. Benda dah jelas. Harga tu siap masak. Tu bukan harga ikan yang tak diproses, tapi harga yang komplit lah, siap masak. Kita bayar makan terkedarah aja. Jadi tuan-tuan, saya pun dah masuk dalam TikTok saya. Saya dah promosikan kedai tu. Dia duduk di belakang Idaman Suri di Kuah. Orang perempuan dia tahu, orang lelaki mungkin tak tahu sangat Idaman Suri. Orang lelaki mungkin tahu masjid Idaman Suri ni tempat beli pinggan mangkuk Hayun. Pinggan mangkuk periuk Belanga. Jadi di belakang Idaman Suri tu, entah masuk je simpang Idaman Suri belah kiri, straight sikit nampak flat. Lepas flat tu direct ikan bakar. Kedai dia first kali. Itu antara yang paling ramai dan paling sedap. Dan harga pun okey lah. Makanan sedap, air pun sedap. Tapi air dia manis. Kena minta air kosong, tuang lagi. Manis lah. Agak manis air. Tapi sedap lah. Kalau soya kalau bandung tu rasa bandung dia macam tu. Memang sedap lah. Air dia pandai buat. Tapi manis lah. Itu je. Tambah air kosong tak ada masalah. Jadi kalau macam tu, kita pun puas hati tuan. Terasa nak makan siakap, tengok siakap RM70. Puas hati lah. Seekor tau. Bukan dia dah potong-potong, satu potong tak. Seekor. Harga kira seekor. Yang tu. Jadi saya pun dah promo semalam. Ada saya tengok 14,000 orang dah view. Mungkin ada yang seronok. Dia kata, okey Ustaz, saya pun kebetulan nak pergi Langkawi, boleh try. Try lah. Kan? Itu cerita. Bila jujur tu, kita pun seronok nak tolong promosi. Ada pula yang tanya dalam tu, kalau saya petik nama Ustaz boleh murah tak? Masalahnya tuan kedai pun tak kenal aku. Kalau tuan kedai kenal aku, senang. Petik nama kita dapat diskaun sikit tak? Tuan kedai pun tak kenal kan? Kita pun saja seronok tolong promosi lah. Antara menunggu ikan bakar tu siap, saya pergi dekat tempat ikan tu, saya buat video, saya tengok gambar. Niat kita nak mempromosi benda yang baik lah. Cuma satu je, kalau tuan-tuan pergi Langkawi bulan ni, bulan depan, bulan 12, coklat tak ada. Itu je cerita. Coklat habis. Coklat yang overseas punya lah. Macam Daim, Kisses, apa lagi, yang luar-luar negara punya, habis tuan. Memang tak ada. Tinggal kotak aja. Memang tak ada. Sebab PKP lama, coklat dah expired. So Langkawi pun baru buka sebulan lebih kan. Itu hari pertengahan Oktober. Diorang pun baru order, kapal pun tak sampai kan. Saya tanya geng-geng kedai, paling awal ujung bulan 12 atau awal bulan 1. Jadi beli je lah coklat kat Sungai Buloh ni. Tak payah Langkawi ya. Habis lah. Itu kalau penggemar coklat lah kan. Itu kita beritahu. Jadi meniaga ke apa, jujur. Hidup ni kalau kita bercakap benar, akhlak baik, jujur, orang suka kan. Orang suka. Kita boleh pergi, bila kita area macam tuan-tuan area Kota Damansara, saya area Sarjana Utama Sungai Buloh. Kalau area saya tu, mana-mana kedai yang saya pergi, kita akan suka pergi kedai tu bila tuan kedai dia ramah, baik, layanan servis dia bagus kan. Ataupun kita seronok lah sebab harga pun okey, rasa pun sedap kan. Jujur meniaga, berkira pun lebih kurang, bersin-sin tak ambil, contoh tak. Kita pun seronok. Itu. Jangan mengejar untung semata-mata. Kita meniaga ni kena kejar barakah, keberkatan. Wa ima orang meniaga air kopi apa dia panggil, macam-macam kopi lah sekarang ni kan. Ada saya tengok viral dekat TikTok, ada sahabat saya masuk dekat kampung Melayu Subang, kopi Sudin, kopi Ajis, kopi Piramli, kopi Pendekar Musta, ambil kau. Kan saya duk tengok, macam sedap ni. Tak ada nak pergi, nak try yang Pendekar Mustal punya tu. Kok boleh bersilat ke lepas tu. Kan macam-macam nama kopi, tapi nampak memang terliur kan. Tak apalah, berniaga tepi jalan tapi jujur, bersih kan, penampilan kemas. Saya cakap jujur tuan, saya kalau orang tu berniaga daripada jauh nak pergi ni, tu tengok isap rokok, memang saya tak pergi lah. Pas tengok kuku pula panjang jela, tak kemas kan, memang hilang selera nak pergi.
Itu kita kena jagalah, kebersihan, tak? Adab, tertib dan sebagainya. Sebab kita cari rezeki. Rezeki ni bukan halal saja, kita nak barakah, berkat. Berkat ni apa maknanya tuan-tuan sebenarnya? Kadang-kadang kita sebut, oi haji ramai anak haji, semua menjadi, kan, 7 orang anak semua universiti ni. Alhamdulillah ustaz, berkat doa ustaz katanya. Apa makna berkat? Anak murid saya, tuan-tuan pun mungkin kenal kot, biasa saya sebut nama dia, Datuk Seri Syed Zainal, bekas Proton dulu kan, chairman Proton dulu kan, baru ni Agung bagi anugerah kan, dia dapat Tan Sri. Jadi saya pun besok, hari ni dapat Tan Sri, besok saya teks bini dia, saya kata Assalamualaikum kak, tahniah naik pangkat Puan Sri. Saya kata gitu, memang kita rapatkan dia kan. Dia kata Allah ustaz, tak ada benda ustaz, semua dunia je ustaz. Ini pun dia kata sebab berkat doa ustaz-ustaz pada kami. Allah tuan-tuan, mana nak cari Puan Sri yang humble macam tu, mana nak cari Tan Sri yang humble macam tu. Payah nak jumpa, ada tapi tak ramai. Yang mendada ramai, yang tak sedar ke diri ramai tak. Yang humble, berjiwa rendah macam tu, boleh gaul semua orang, tak kira pangkat, payah nak jumpa. Masa hari last saya kuliah sebelum saya nak balik Langkawi tu, jumpa isteri dia. Saya kuliah kat masjid rumah dia, Masjid Afalah USJ 9. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam kak. Saya panggil akak kan. Ustaz kuliah? Saya kuliah. Minta maaf ustaz, tak dapat, abang baru sampai daripada Rustar. Tak apa kak, tak ada masalah. Saya pun esok nak balik Langkawi ni kak. Sebelum tu saya usik dia, saya kata apa khabar Puan Sri. Dia kata ustaz jangan mengada sangat kan. Lepas tu dengar kita nak balik Langkawi, buka wallet tu, bagi duit. Jumlah kita rahsiakanlah untuk keselamatan. Jadi tuan-tuan, adalah dia bagi sikit lah. Dia kata ambil ustaz, buat belanja. Saya tu tak payah kak, saya ada duit. Ambil lah ustaz. Dah berapa ribu dia bagi, saya pun tak tahu tuan. Selama kita kenal berbelas tahun, jenis tak kira duit, jenis menyayangi para alim ulama, para asatizah, jenis hormat para alim ulama. Tanyalah ustaz-ustaz kita yang datang ke Masjid Kota Damansara ni, pemimpin-pemimpin besar ni, tanya siapa tak nak pergi rumah dia. Cuba tanya. Yang tidur rumah dia pun ada. Dan setiap kali kita pergi rumah dia tuan, nak balik, dia akan hantar sampai ke pagar rumah depan itu, dan kita masuk kereta, ayat tu takkan dia tinggal tuan-tuan. Itu saya perasan. Setiap kali saya pergi rumah dia, saya nak balik, ayat tu mesti keluar daripada mulut dia. Apa ayat dia tuan? Dia akan kata, ustaz, doakan akak dengan abang ustaz, doakan saya, abang, sekeluarga, anak-anak semua sihat ustaz, murah rezeki. Ayat tu tak pernah tinggal tuan-tuan. Itu saya ingat betul kan. Saya pun lama tak pergi rumah dia sebab PKP kan, sebelum ni. Jadi jumpa-jumpa gitu je lah, teks online begitu je. Tapi setiap kali pergi nak balik, dia akan, itu wording dia, tak pernah tinggal. Dia hantar sampai kereta, dia kata ustaz elok-elok drive, jangan lupa doakan saya, abang semua murah rezeki sihat. Itu ayat dia tak pernah lupa yang tu. Minta doa daripada para asatizah, para ulama, tak pernah tinggal. Itu hidup dia berkat. Walaupun berhenti Proton pun, lepas tu masuk Petronas, kan dah berhenti Petronas dah tak larat, buat NGO lain on tuan-tuan, tak ada masalah, rezeki ada je. Kan. Jadi tuan-tuan, itu bila kita jujur dah, bila kita ni baik dengan manusia, Allah akan datangkan manusia-manusia yang baik keliling kita. Allahu Akbar. Jadi kalau nak menyombong pun tak ada faedah tuan. Kadang orang sombong ni dia lupa diri. Orang sombong ni kata ulama, ibarat dia duduk atas bukit. Orang sombong ni macam orang tu duduk atas bukit, dia nampak kita kat bawah bukit tu kecil aja. Tu yang dia rasa dia besar tu. Dalam masa yang sama dia lupa orang bawah pun nampak dia kat atas pun kecil je sebenarnya. Serupa je.
Tapi dia lupa yang orang bawah tu nampak dia kecil. Yang dia perasan dia tu besar, orang bawah tu kecil. Itu nak jadi sombong. Iblis jadi gitu. Khalaqtani min nar, aku ni api wahai Tuhan, Adam tanah apa barang. Sombong. Lah kali ke mana iblis Allah hantar tuan? Neraka buat selama-lamanya, dilaknat sampai hari kiamat. Sebab itu janganlah menyombong-nyombong tuan. Kita bukan ada apa benda pun. Tak. Kita ni serupa je, tak ada benda yang nak disombongkan. Wal'iyazubillah. Baik, kita sambung sikit lagi tuan. Sebelum azan 8.16 insya-Allah. Baik, perenggan di bawah sekali, dan agar kita yakin dalam urusan kita dan menyedari ajaran agama kita serta mentaati perintah Rabb ataupun Tuhan kepada kita. Muka surat 68 tu. Maka wajiblah kita memiliki keimanan yang kuat, hati yang bersih, fikiran yang cerdas, perilaku yang sempurna, dan ikhlas mentaati Allah dan Rasul, selalu memberi nasihat sesama kita, menolong orang yang lemah antara kita, tidak melupakan hak Allah ke atas kita, serta menjadi orang yang suka infak dan bersedekah sebagai pembersih bagi harta dan jiwa kita. Jadi dia nak sebut dalam perenggan itu, orang-orang yang jenis baik ni antaranya dia memiliki iman yang kuat. Kita hurai satu-satu dulu tuan. Mana yang sempat, tak sempat kita sambung bulan depan. Pertama, memiliki iman yang kuat, iman yang cantik, iman yang sempurna, iman yang mantap. Sebab kena ingat dalam ilmu tauhid disebut al-iman yankus wa yazid. Iman itu sekejap naik, sekejap turun, sekejap tambah, sekejap kurang. Itu iman. Masa kita tengah dengar kuliah ni, iman naik lah, bateri charge naik iman. Sagi balik kan ternampak apa-apa maksiat kan tepi jalan ke apa, dah turun balik iman kita. Macam tu lah. Iman ni dia up and down, dia turun naik. Jadi yang paling penting adalah kita usaha untuk memiliki tahap iman yang terbaik, tahap iman yang sempurna, tahap iman yang tinggi. Apa dia iman? Al-iman wal yakin. Iman itu adalah keyakinan. Baik, saya baru teringat tadi saya tertinggal nak hurai pada tuan-tuan apa makna berkat tadi tu kan. Dah bawa cerita Datuk Syed, dah terlupa pula tu. Baik, apa makna barakah yang tuan-tuan kata ini berkat doa ustaz, anak saya begini berkat doa lah itu. Berkat tu apa? Berkat ni maksud dia ziyadatul khair. Itu makna berkat. Kebaikan yang sentiasa bertambah. Kebaikan yang sentiasa bertambah dalam hidup kita. Kita ni rajin buat baik, makin hari makin baik, makin hari makin baik. Itu namanya berkat. Berkat maksud dia ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah dalam hidup kita. Macam orang kata duit sikit ustaz tapi berkat cukup. Orang cakap macam tu kan. Duit cukup-cukup makan ustaz, gaji bulanan, tapi alhamdulillah tak pernah meminta, tak pernah berhutang, cukup. Itu orang panggil barakah. Ziyadatul khair, kebaikan itu sentiasa berkisar dalam hidup dia. Jadi itu yang kita nak kena cari sebenarnya, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Baik, yang pertama tadi disebut memiliki keimanan yang tinggi. Jadi tuan-tuan, iman tu apa? Al-iman huwal yakin. Iman itu adalah keyakinan. Yakin, itulah iman. Dia mencapai satu level yakin. Bila yakin tuan-tuan, itulah iman. Khususnya kepada 6 rukun iman yang disenarai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga cabang-cabang iman yang lain yang walaupun kita tak nampak, kita tak boleh rasa, tak boleh pegang, tak boleh tengok,
tapi kita percaya ia wujud dan ia berlaku. Itu iman. Nak membuahkan keyakinan ni dia melalui proses. Dia bukan dengar kuliah sehari terus beriman, tak. Nabi tarbiyah iman pun pada dada sahabat baginda yang mulia 13 tahun di kota Mekah. Masa mula-mula tu 13 tahun Nabi duduk Mekah, 13 tahun Nabi gasak dengan iman. Nabi beritahu Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu satu, Allah itu tidak berbilang-bilang, jangan syirik, jangan sembah berhala. Nabi rolling benda ni, pasak dalam dada manusia pada masa itu 13 tahun proses. Bukan sehari dua dengar kuliah terus beriman, tak. Makan masa, tuan-tuan. Itu yang berlaku kepada kisah Arab Badui itu. Baru masuk Islam kan. Qalu amanna, wahai Muhammad, minggu lepas Islam dah, hari ni dah seminggu. Qalu amanna, kami beriman. Siapa kata? Arab Badui yang baru seminggu dua masuk Islam. Nabi kata, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Allah tegur Arab Badui itu, Allah suruh Nabi cakap kat dorang, kamu belum beriman, tapi beritahu kami sudah Islam. So proses iman datang selepas kita menganut Islam. Jadi apa pun tuan-tuan dalam hidup kita hari ini, sebagai pengakhiran kuliah kita malam ini, tuan-tuan, tanda yang fikiran yang cerdas kita akan hurai pada 29 Disember insya-Allah. Tapi sebenarnya bulan depan pun saya balik Langkawi ke tuan, balas dendam. Saya balik 21 sampai 25. 26 27 mungkin dekat Pening, lepas tu mungkin balik sini ya. Insya-Allah ada rezeki kita jumpa 29 Disember insya-Allah. Baik, kesimpulan akhir yang pertama sekali, jangan menipu dalam hidup ni, buang jauh-jauh sifat menipu. Dan yang kedua, teruskan mengaji kuliah biar ada ilmu. Dan yang ketiga tuan-tuan, pastikan apa yang kita buat mendapat redha Allah, mendapat barakah daripada Allah. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan pada kita dunia akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada muslimin muslimat yang hadir di dalam masjid pada malam ini. Terima kasih juga 200-300 orang sahabat kita yang menonton live pada malam ini. Terima kasih banyak yang bagi gift dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah merahmati. Dan satu saja pengumuman, macam biasa malam ni kita buat kutipan tabung kebajikan sikit lah, untuk saya uruskan bagi mereka-mereka yang memerlukan di luar sana insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh infak, mudah-mudahan Allah merahmati. Yang baik yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.